Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada malaikat. Di antara rukun iman itu ialah beriman kepada malaikat. Maka wajiblah di atas tiap-tiap mukallaf beriman kepadanya dengan beriktikad, yakni percaya bahawa mereka itu ada sebagai salah satu daripada makhluk Allah. Tidak sah iman seseorang itu kalau tidak beriman kepada malaikat dan segala perkara yang berhubung dengan mereka. Sebagaimana kita semua tahu bahawa salah satu daripada 6 rukun iman ialah beriman kepada malaikat. Walaupun mereka adalah makhluk yang gaib, yang kita tak nampak, kita wajib percaya, kerana perkara ini disabitkan dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan perkara yang kita nampak pun, ada perkara yang kita tidak tahu, termasuk yang ada dalam tubuh badan kita sendiri. Dianya ada, wajib kita kena percaya. Ada di antara perkara yang ada itu yang halus, yang kita tak boleh nampak, melainkan melalui alat yang membesarkannya, seperti kuman-kuman yang halus, anggota-anggota yang halus, saraf-saraf yang halus yang ada dalam tubuh kita, yang terlalu banyak. Di antaranya perkara yang tidak boleh dilihat dengan apa alat sekalipun, kita wajib juga percaya, kerana perkara ni benar walaupun kita tak nampak. Bahkan di dalam tubuh kita sendiri, seperti nyawa, kita tak nampak nyawa kita. Akal, tak nampak akal kita. Perasaan yang ada dalam diri kita, kita tak nampak. Angin yang mengelilingi kita, udara yang mengelilingi kita, kita tak nampak. Cuma kita nampak dalil dia sahaja. Bila pohon kayu bergerak dan seumpamanya, menunjukkan perkara itu ada. Perkara yang gaib, yang ada, yang kita tak nampak, terlalu banyak. Di antaranya ialah malaikat. Kita wajib beriman dengan malaikat dan perkara-perkara yang berkait dengan malaikat. Sekiranya kita tidak percaya, tak beriman, maka jadi kafir. Imannya tidak sah. Walaupun percaya kepada perkara yang lain, percaya kepada Allah, tetapi tak percaya pada malaikat, bermakna tak percaya pada Allah, tak percaya pada Nabi SAW. Dan segala perkara yang berhubung dengan mereka, yang disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Firman Allah Ta'ala, "Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih." Surah Al-Baqarah ayat 285. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Ayat ini menyatakan perisytiharan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala beriman kepada Allah. Bukan sahaja dia menyampaikan ajaran Allah, dia beriman kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman, yang menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah, beriman percaya kepada malaikat-malaikat Allah, dan percaya kepada kitab-kitab Allah, dan percaya kepada semua rasul-rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir
wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Rawahu Muslim. Artinya, iman itu ialah bahawa kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan kamu beriman kepada qada baik dan jahat. Hadis ini menceritakan apabila malaikat Jibril alaihi salam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis dengan bertasyakul, dengan merupakan diri dia dengan seorang manusia yang tidak dikenali, terus menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyoal Nabi. Di antara soalannya, mal Islam, apa dia Islam? Mal iman, apa dia iman? Iman itu apa dia? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu ialah kamu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya pada rasul-rasul, percaya kepada hari akhirat, dan percaya kepada qada takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya percaya kepada malaikat. Menunjukkan bahawa percaya ataupun beriman kepada malaikat adalah salah satu daripada rukun iman. Malaikat itu termasuk di dalam perkara yang gaib, di mana wujud mereka sabit, yakni tetap, dengan nas yang tidak boleh diragu dan dipertikaikan. Sesiapa yang engkar, yang tak percaya, yang menafikan, menjadi kafir dengan ijma' muslimin, dengan sepakat orang-orang Islam, para ulama dan tidak ulama, bahkan dengan nas Al-Quran, sabit dengan nas Quran. Barang siapa yang tak percaya kepada adanya malaikat kerana tak nampak, maka imannya tidak sah. Bila iman tidak sah, jadi kafir, bukan Islam, tak boleh dianggap sebagai orang Islam. Ini termasuk di dalam ma huwa ma'lumun minad din bid-darurah, perkara yang diketahui oleh umum orang Islam. Umum orang Islam tahu perkara ni. Bila ada orang tu dia kata dia percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, tetapi malaikat dia tak percaya. Pasal apa tak nampak? Maka kafir, tak sah imannya, dan dia bukan seorang Islam. Kalau dia mati, mayat dia tak boleh ditanam di kubur orang Islam. Walaupun orang Melayu nampak, dia Melayu juga, tanah aku orang Melayu lah. Itu tak betul, salah. Dia bukan orang Islam lagi, tak boleh ditanam di kubur orang Islam. Kalau ada orang yang bercakap begitu. Tapi orang Melayu kata ni tak peduli, asal Melayu sudahlah, tak percaya pada malaikat, pada apa dia Melayu. Kalau mati pakai usul semayang juga, itu tak betul, salah. Bila tak percaya kepada mana-mana rukun iman, di antaranya kepada malaikat, bermakna dia bukan orang yang beriman lagi. Sabit dengan nas Quran, kerana firman Allah Ta'ala, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Suratul Nisa ayat 136. Artinya, dan barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ayat Quran sendiri menyatakan dengan tegas, dengan nyata, barang siapa yang kufur, yang tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada malaikat, tak percaya kepada kitab-kitab, tak percaya kepada rasul-rasul, tak percaya kepada hari akhirat, termasuk di dalamnya tak percaya kepada malaikat, maka orang itu sesat dengan sesat yang sejauh-jauhnya, jauh daripada petunjuk Allah, jauh daripada agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala
dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita tentang malaikat menurut kemampuan yang ada pada akal kita, dengan menyatakan tentang kejadian mereka, keadaan dan amalan mereka, menyatakan juga betapa hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan manusia dan alam yang lain. Moga-moga dengan petunjuk dari Allah dan kenyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat membersihkan akidah, yakni kepercayaan, dan membetulkan amalan kita. Seseorang mukmin yang sebenarnya menerima dengan penuh kepercayaan kepada firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada secara ijmal, secara umum, atau tafsil, tanpa menokok tambah dan mengurangkan, dan jangan seseorang itu melampaui batas-batasnya. Kita percaya mengikut qadar yang diberitahu kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberitahu kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkara itu ghaib, kita tak nampak. Disebut pada awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim, kitab Quran ini tidak syak lagi, memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Di antaranya alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Walaupun perkara yang gaib itu tidak mampu dicapai oleh akal kita, tak mampu dicapai oleh mata kita, tak mampu dicapai oleh pendengaran kita, oleh rasa kita, tetapi perkara itu dinyatakan oleh Allah, dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib beriman secara ijmal, yakni secara umum, secara borong. Wajib percaya bahawa malaikat itu ada. Umum. Jumlah mereka tak tahu ramai mana. Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Besar mereka, bentuk mereka, kita tak tahu. Dan wajib beriman secara huraian. Di antaranya malaikat yang diberitahu nama-namanya dalam Quran, nama-namanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, malaikat yang menjaga urusan mati. Malik, Ridwan, malaikat yang disebut nama mereka dalam Quran. Wajib kita kena percaya. Kalau tak percaya kepada salah satu daripadanya, maka jadi kafir. Contohnya orang-orang Yahudi percaya kepada malaikat Mikail, sebab Mikail bawa rezeki. Dia tak percaya, maka jadi kafir Yahudi itu. Walaupun mereka beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada malaikat-malaikat yang lain, tetapi mereka menolak malaikat Jibril, ataupun menolak Mikail, menolak mana-mana malaikat. Itu bermakna tak percaya pada malaikat. Di antaranya Allah menyatakan sifat-sifat malaikat, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di antara sifat malaikat itu ialah makhluk yang sangat bersih, yang tidak sekali-kali durhakakan Allah, dan buat apa sahaja yang Allah Ta'ala perintah mereka buat. Itu menjadi tabi'i malaikat, sifat semula jadi malaikat. Maka kita wajib beriman bahawa malaikat itu tidak durhaka kepada Allah, taat kepada Allah Ta'ala. Itu sifat yang ada pada mereka. Di antaranya malaikat itu tidak makan, tidak minum. Disebut kisahnya dalam Quran, apabila malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain
yang diutuskan oleh Allah untuk membinasakan kaum Lut. Mereka merupakan diri dengan pemuda-pemuda yang segak, yang cantik, yang hebat. Singgah di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim menjamukan mereka dengan makanan-makanan yang lazat. Bila dijemput makan, tangan mereka tak sampai. Tak sampai tangan. Tak diizin oleh Allah Ta'ala. Sehingga Nabi Ibrahim takut. Lalu mereka berkata, kami adalah utusan-utusan Allah yang diutuskan untuk membinasakan negeri kaum Lut. Ini kisah yang menyebut bahawa malaikat tidak makan dan tidak minum. Allah Ta'ala tidak izin malaikat itu makan dan minum. Mereka hidup di alam rohani, alam roh. Dan disebut malaikat boleh bertasyakul. Bertasyakul boleh merupakan diri dengan makhluk-makhluk yang kita nampak. Di antaranya mereka merupakan dengan bentuk cahaya ataupun bentuk manusia, rupa manusia, ataupun bentuk burung dengan bentuk yang molek. Biasanya malaikat ni berupa dengan rupa yang cantik, rupa yang molek. Kadang-kadang Tuhan nak suruh kita berhubung, manusia berhubung dengan malaikat. Tuhan jadikan malaikat itu bertasyakul, merupakan diri. Itu kita kena baca. Ini termasuk dalam perkara yang kita beriman kepadanya, walaupun kita tak nampak. Disebut kisah dalam Quran, disebut kisah dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan banyak lagi di antaranya disebut malaikat itu mempunyai sayap-sayap. Quran menyebut uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Mereka mempunyai sayap-sayap. Ada yang 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Dan ada yang banyak sayap. Kita percaya mereka ada sayap. Disebut di dalam Al-Quranul Karim. Dan banyak lagi sifat-sifat mereka. Bila disebut sifat-sifat itu, maka kita kena percaya. Sebagaimana yang diberitahu kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh lebih pada itu. Jangan dilokih-lokih pula. Orang Kristian dia lokih malaikat di gereja dia. Itu bohong. Itu bohong bagi lokih malaikat. Dia mana tahu. Itu semua kerja sesak belaka. Dan kita orang Islam jangan terpengaruh dengan orang-orang kafir yang sesak ini. Cukup dengan qada yang diberitahu kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak didapati nas-nas yang menyatakan tentang malaikat. Maka sesiapa yang mengkajinya akan bertemulah dengan keterangan-keterangan yang jelas menurut kemampuan akal dan seterusnya melahirkan iman yang betul kepada malaikat. Kita kena kaji Al-Quranul Karim, petunjuk daripada Allah Ta'ala, dan kena kaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaji dan faham betul-betul. Itulah petunjuk yang sebenar. Jangan lebih pada itu. Berkenaan dengan malaikat, cukup dengan keterangan di dalam Quran, keterangan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pergi pandai-pandai tokok tambah pula. Kalau pandai-pandai tokok tambah akan jadi sesaklah. Jadi menyeleweng daripada agama. Cukup dengan petunjuk Allah dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.